Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. So kita ni dah pelajaran tentang fa ni dah nak habis penghujung dia. So penghujung ni dia datangkan beberapa masalah-masalah yang biasa naik dalam kitab-kitab nahwu. Ada berapa masalah sini? 3 masalah. Masalah pertama, masalah kedua, ini masalah kedua, 508. Kemudian masalah yang ketiga duduk di dekat tambih ni lah. So dekat tambih ni masalah yang ketiga. Ada 3 je. Yang menjadi perbincangan hangat dalam mengi'rabkan fa. Contoh yang pertama, ayat balillaha fa'bud. So mas'alatun. Satu masalah. Hadhihi mas'alatun. Ini adalah satu masalah berkenaan dengan fa. So dia kata al-fa'u, fa dalam contoh ayat Al-Quran, balillaha fa'bud. Bahkan sebaliknya, kamu sembahlah Allah. Maka hendaklah kamu sembah Allah. Jawab, so i'rab dia macam mana tu? Itu masalah. Surah Az-Zumar, ayat 66. Sesungguhnya kami telah diwahyukan kepada kamu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan juga diwahyukan kepada orang yang sebelum kamu, mereka yang sebelum kamu. Wahai Muhammad, demi Allah, lam tu lam sumpah kan? So demi Allah, la in asyrakta, kalau kamu syirik menyekutukan Tuhan, layah batanna amaluka, nescaya amalan kamu akan habis. Wala takunanna minal khasirin. So, kalau amalan kamu habis, pahalanya tak dikira, maka kamu akan termasuk orang yang rugi. Jadi jangan sembah, jangan menyekutukan Allah. Sebaliknya, bal fa'budhu, fa'bud Allah. So Allah ditakdimkan. Bal fa'bud Allah. So Allah tu maf'ulun bih kan? Balillaha fa'bud. Dan jadilah kamu bukannya orang khasirin, tapi orang yang syakirin. Jadi masalah kita sekarang ni, fa di sini, biasanya kita gunakan untuk jawab syarat apa semua kan? So nak kata jawab syarat pun sini tak ada adawatu syarat yang menyebabkan kita masukkan fa. Nak kata apa? So berbagai-bagai pendapat ulama di sini ada 3 pendapat. Satu, dia kata fa ni jawab syarat. Fa jawab syarat. Yang inilah. So yang kedua, dia kata fa ni fa zaidah, tambahan. So yang ketiga, fa ni fa ataf, atifah. So tiga ni yang mana yang boleh pakai, yang mana tak boleh pakai di sisi Ibnu Hisham. So kita pergi pertama sekali, fa jawab syarat. So kalau fa tu jawab syarat, mesti ada syarat. Sebelum dia ni mesti ada syarat.
Kalau tak ada syarat, kena takdir lah ada syarat. So dia kata jawabu al-fa'u jawabun. Al-fa'u jawabun. Fa itu jawab kepada kalimah amma. Kalimah tafsir dan syarat kan? Tafsil dan juga syarat. Adapun yang kita terjemah biasanya adapun amma ba'du, adapun selepas itu. So amma ni muqaddaratan, ditakdirkan di sisi setengah ulama nahulah inda ba'dihim. Tapi Ibn Hisham kata kalau kita takdirkan amma ni wa fihi, pendapat ni dalam ni ada unsur ihjafun. Ihjaf mana wrong lah, salah. Kalau ingat dulu masa kita duk ngaji tentang amma ni, so amma ni digunakan untuk tafsir kan. Contohnya kalau orang kata kat kita, orang bagi kenyataan kepada kita, dia kata Zaidun ni dia kata seorang yang alim, alimun, kemudian dia tu berani lagi, syuja'un, kemudian kita kata dia ni mulia lagi, karimun. Orang beritahu kita lah. Kita memang tahu dah Zaid ni macam mana. So kita pun jelaskan kepada orang ni. Orang bagi statement, dia kata Zaid ni dia seorang alim, seorang berani, seorang yang mulia. So kita pun jawab kat dia, wah aku tahu ni, aku nak detailkan. Ni kita guna amma lah. Adapun lah. Adapun yang kamu kata dia tu alim, amma alimun contohnya, dan juga syuja' ni, syuja'un, famusallamun kita kata kan. Musallamun, diterima. So sini seolah-olah dia nak detail kan. Ini kita panggil amma tafsil. Amma untuk menjelaskan ataupun mendetailkan lagi. Dan dalam dia ada unsur syarat. Sebab tu adanya jawab syarat sini dengan fa. Fa tu jawab syarat. Fa musallamu. Kemudian kita detailkan lagi yang bahagian karim tu. So amma karimun, adapun sifat karim dia tu kita kata fa fihi. So pendapat ini perlu kena fikir lagi lah. Fihi nazarun. So fa juga jawab syarat. Tapi adakah amma ni betul-betul dia partikel syarat? Dia bukan partikel syarat. Dia apa tu? Dia partikel tafsil untuk pendetailan. Cuma makna dia tu ada. Jadi kalau kita nak kata makna dia, apakah perkataan yang boleh kita masukkan yang merupakan partikel tapi ada makna amma tadi? Maknanya dia partikel asalnya. Partikel syarat lah, mana ada waktu syarat. So ulama nahwu kata mahma lah. Whatever. Mahma. So mahma. Ni partikel syarat kan? So maksud dia amma ni, maksud dia mahma yakun whatever lah. Whatever nak kata apa-apa pun mengenai karim ni, I will say that sekian. So mahma yakun min syai'in. Mahma yakun min syai'in sekian kan? So maknanya sekarang ini amma ni ganti kepada mahma yakum min syai'in. Asal dia. Kemudian dihazahkan mahma, partikel syarat. Ada tu syarat kan? Kemudian hazahkan fi'il dia. Fi'il syarat. So bila hazah dua ni, amma ganti dia. Amma ganti dia. Ganti semua ni. So main dia ni ialah partikel dengan fi'il lah. Fi'il syarat dengan ada tu syarat.
diganti oleh amma. Okey. Maksudnya asalnya mahma. Kemudian diganti dengan amma. Kemudian kalau dalam ayat ni amma ada tak? Tak ada kan? So amma pun dibuang juga. Sepatutnya mahma dulu. Kemudian diganti dengan amma. Amma tu kena ada lah. Tapi dalam ayat kita ni ada tak amma? Tak ada. So dia pun dihazafkan. So menghazafkan, kan, menghazaf 2 kali hazaf kan. Dia ni dah ganti. Kemudian dia kita hazafkan pula. Ni dia kata tak boleh terima lah macam ni. Sebab tu dia kata apa? Ijhaf. Salah di situ. Nombor berapa tu? Nombor 4. Tengok lah. Dia kata asal amma ni ialah mahma yakum min syai'in fa'bud. Kemudian dihazafkan mahma. Kemudian dihazafkan yakun. Min syai' itu ikut dia je lah kan. Kemudian diganti dengan amma. Ganti kedua-duanya yang dihilangkan tadi, iaitu mahma dan yakun. Fi'il dia. Fi'il syarat. Falazima iqtiranu amma bilfa'. So apa yang akan berlaku? So bila ni buang semua ni buang, tinggal amma, kata kita masuk ke amma. Amma ni macam adawatu syarat lah kan? Ni amma ni seolah-olah macam adawatu syarat. Min adawatu syarat. Kan kalau fi'il syarat, kalau syarat misalnya in ke apa, selepas dia tu mesti fi'il kan? Mesti fi'il. Barulah ada fa di sini. Artinya, ada tu syarat ni, dia tak boleh bertemu dengan fa. Dia mesti dipisahkan oleh fi'il, oleh sesuatu. So, mana kalau kita buang ni semua ni, yakun kita buang sini, so tinggal amma, so amma ni akan direct bertemu dengan fa. So, ini tak boleh berlaku, partikel bertemu dengan partikel. Kan? So, dia kata, falazima, maka lazimlah situ berlaku bertemunya amma dengan fa. Attach itu amma dengan fa. So fahuzifat jumlatus syarat wa qamat amma maqamaha. Macam tadilah. So falamma huzifat ba'da dhalika, kalau kita buang pula amma, so lazima hasfun ala hasfin kan? Hazaf lepas hazaf. So hazaf dah mahma, masuk dia pula. Kemudian hazaf pula. So dia kata perkara ni bukan senanglah nak boleh terima. Bahawa amrun laisa bisahli. Baik, zaidah pula. Kalau kita kata fa sini, fa zaidah. Fa zaidah. Fa maknanya asalnya Allahu fa'bud, Allahu. Asalnya u'bud saja, u'budillah. So ada fa tak ada fa, sama aja. Fa zaidah. Fa al-fa'u zaidatun indal Farisi. Seorang ahli nahwu, Imam Al-Farisi. Ini pun Ibn Hajar kata bu'dun. Jauh sangat tu dia kata. Jauh sangat nak terima tu. Sebab selagi kita boleh zaidah yang ke terakhir dah kalau kita nak masukkan. Selagi kita boleh takwilkan, maknanya sah takwil yang bukan zaidah, selagi itu kita kena pakai yang tu. Zaidah tak boleh. Selagi boleh takwil yang lain. So takwil yang lain boleh. So kenapa nak perlu pergi yang paling sukar? Zaidah indal Farsi wa fihi bu'dun. So nombor 6 tu ditulis dari sudut dia kata kalau ziyadah ni khilaful asal biasanya. Ziyadah khilaf asal. Wa takhrij mumkinun. Menyelesaikannya boleh. Maknanya kita beri penjelasan itu ada possible, boleh. So tak perlu kepada mendakwa ziyadah. Yang ketiga, fa tu fa ataf. Fa ataf. So kalau fa ataf, mesti dia kena ada ataf kepada sesuatu kan? So atifatun. Wal fa'u atifatun inda ghairihi. Selain daripada Al-Farisi. Okay, kalau atifah, kalau ataf,
So kita, sebelah sini sebelum fa ni nak kena ada satu ayat lah. Satu ayat yang jadi ataf. Dia kata zahaba Zaidun, Zaid telah pergi dan apa tu? Ghaba. So ada waw sini kan? Ataupun ada guna fa lah. Faghaba. So sinilah dia makna ataf pada, mesti kena ada fi'il sebelah sini sebab dia ataf kepada fi'il yang lain. Kalau sini ada tak? Tak ada kan? So kalau tak ada, kena takdir lah sebab ayat tu sendiri, ayat kita tu sendiri nak cerita tentang, sini ayat ni, tentang peringatan. So kami telah wahyu kepada kamu, kami telah wahyu kepada orang sebelum kamu. So ni kata jangan syirik, jangan syirik. Kalau syirik mana habislah kamu punya amalan. Kamu kena ingat. Sepatutnya kamu kena ingat. Bal tanabbah. So tanabbah, kamu kena ingat, fa'bud. Sebab tu dia kata sini takdir dia tanabbah. So hendaklah kamu memberi perhatian, beringat-ingat. Maka sembahlah kamu Allah. Sebab Allah tu sebenarnya sini maf'ulun bih kan? Tak ke depan ni. Okey, sekarang ni kenapa kita letakkan Allah di depan? Sebab tanabbah ni bila kita buang dia, tinggal fa ni, bal ni kan huruf atah je. So maknanya kita mula ayat dengan fa kan? Kita mula ayat dengan fa. Sedangkan fa ni biasanya, fa ni kalau dia ataf, dia kena duduk tengah-tengah kan? Tengah-tengah ayat. Bukannya duduk permulaan ayat, fa. So kita perlu islahkan lafaz ni, perlu islah, betulkan supaya dia ni duduk, sentiasa duduk di tengah-tengah bukan di depan. Sebab itulah dialihkan Allah ni letak di depan. Supaya fa ni tidak duduk di depan. Jadi demi untuk mengislahkan, membetulkan kebiasaannya fa ni datang dia di antara kalimah, so kita letaklah Allaha fa'bud. Kan dia kata summa huzifa tanabbah, dihazafkan tanabbah, kemudian dikedepankan kuddima al-mansub, yakni Allah. So Allah tu letak di depan, mendahului fa. Alal fa, tujuan dia islahan, untuk membetulkan lafaz. So lafaz fa perlu dibetulkan, maksudnya dia tak boleh jadi sadar. Kaila, agar dia tidak terletak taqa'a al-fa'u sadran. Jadi permulaan ayat. Okey, benda ni cara kita mengalih-ngalihkan ni supaya tak jadi sadran. Ada tak dalam kalimah, dalam perbahasan nahwu? Ada, dia kata kama qala al-jami', sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ulama nahwu. Dia kata jami' ni seolah semua kan, sebab tu Hasyiah ni sebut mana sebahagian ulama nahwu tentang fa, fil fa'i. Dalam contoh ayat amma zaidan fadrib, guna amma tadi kan, amma zaidan, adapun zaid maka kamu pukullah dia, fadrib. Kan kita dah kata amma ni asal dia mahma, kerana asal dia idil aslu mahma. Ini partikel syarat sebenarnya. Mahma, so dia menjazamkan fi'il mudhari'. Mahma yakun, whatever berlakulah, ataupun whatever dia tu apa benda, min syai'in, apa-apa Zaid, kamu pukul dia. Dia tu orang kaya ke, orang miskin ke, apa, kamu pukul dia. Mahma yakun min syai'in fadrib. Okey, mahma ni isim syarat. So dia boleh menjazamkan fi'il mudhari', kita panggil jazim lah. Isim syarat. So yakum ni fi'il syarat. Fi'il syarat. So ni kana tamah.
yang boleh makna yahdus, yahsul, ataupun kita kata yujad. So, mahma yahdus, apa-apa yang berlaku lah. So, yahsul pun mana berlaku, yujad, didapati mana berlaku juga. So, min sini min tambahan, dipanggil min zaidah. Syait, syait tu fa'il lah, fa'il kepada fi'il-fi'il yang tamah ni, yang kalau kita takwil yahdus, yahdus lah. Kalau kita takwil yasul, yujad. So syait ni dia umum kan, apa-apa saja. So apa-apa saja ni boleh jadi apa yang kita maksudkan dalam ayat tu lah. Mana apa-apa saja, mahma yakum min amrin ke, urusan apa. Okay, kalau ni fa ni, fa jawab syarat lah, sebab sini syarat kan. So ni fa jawab syarat. So idrib zaidan ni jawablah, jawab syarat. So sekarang ni kita ada fi'il syarat sini kan. So fi'il syarat plus jawab syarat, idrib zaidan, akan jadi khabar. Okey, sini ni mahma ni mubtada, sebab dia isim tu kan. So dia mubtada. So khabar dia sini dah start sini, yakun apa sini sampai ni. Fi'il syarat plus jawab syarat jadi khabar mahma. Itu i'rab bagi mahma. So azaf ni tinggal fadrib zaidan kan. So mana mula dengan fa, tak boleh. So dia pun alif letak sini. Zaidan fadribu. So huraian para nuhak macam inilah dia kata huraian dia. Dia kata untuk islah zaid tadi, islah fa tadi, kita kedepankan kalimah. Samalah dengan ayat kita atas tadi. Wa qad madha syarhuhu, perbahasan tentang dia telah pun berlalu ketika kita membicarakan huruf hamzah fi harfi hamzah. Okey, habis masalah yang pertama. Sekarang ini masalah yang kedua. Ini bukan masalah satu ni ya. Satu tu note aja. Okey, sekarang ni fa, nak hurai tentang fa yang masuk kepada iza fujaiyah. Iza yang bermakna tiba-tiba. Iza fujaiyah. So biasakan dalam kitab nahwu, kalau contoh iza fujaiyah ni dia bagi saya keluar, tiba-tiba saya keluar daripada rumah, kan tiba-tiba saya dapati ada singa. Saya dapati ada singa di luar. Ada di situ. Jadi dia kata sekarang ni, huraian alfa, fa di sini ni, fa apa benda? Ini pun ada beberapa pendapat. Satu dia kata zaidah. Yang kedua, dia kata atifah, ataf. Yang ketiga, sababiyah. Yang kedua, yang ketiga kan. Ini sababiyah. Tapi sababiyah yang mahdah, semata-mata. Mana dia tak kisah sangatlah atas tak atas tu, tak consider sangat benda tu. Dia considerkan ada unsur-unsur nak menunjukkan sebab. Okey, al-fa'u fi nahwi kharajtu fa idza al-asadu. Fa pada contoh aku keluar, maka tiba-tiba aku dapati ada singa. Di sini khabar dihazafkanlah. Fa idza al-asadu maujudun. Tiba-tiba singa ada di depan, maujud.
Al-fa'u dia kata di sini fa zaidatun. Lepas tu pula ditambah dengan lazimah. Lazimah artinya dia kekal di situ. Macam alif lam kan? Alif lam. So biasanya alif lam ni alif lam apa kita panggil alif lam ahdi. Tambah aja. Mana dia lawan dia nakirah kan? Tapi ada juga alif lam yang dia memang tak berpisah daripada kalimah tersebut. Macam al-an. Al-ana kan? So alif lam ni alif lam yang tak boleh berpisah dengan perkataan ana tadi. Ana, masa. Al-ana jadi masa ni. Sekarang lah. So dia kata zaidah yang lazimah, yang kekal dia, tak boleh berpisah dengan iza, fujaiyah. Ini pendapat Al-Farasi tadi, Indah Al-Farisi dan juga Imam Mazini dan juga satu kelompok ulama yang lain. So kalau zaidah, tapi zaidah lazimah ni, biasanya zaidah kan kita boleh buang dia. Tak boleh dia kata. Tak indah, tak ada dia, tak indah. Kena ada dia. So, wa'atifatun. Satu lagi, atifah. Dia ataf. So, kalau ataf, di sisi siapa? Indah seorang ahli nahwu nama dia, Mabramana. Ghairu munsharif. Dan juga Abil Fatah. So kalau ataf, so mestilah dia follow kalimah lain kan. Mana sebelum dia ni kalau ada fa sini, sebelah sini nak kena ada fi'il, kalau sini fi'il. So dia kata atafnya so ataf kepada kharajtu tadi. Kharajtu. So fa sini oleh kerana iza tu fujaiyah. So fujaiyah tu bermakna tiba-tiba lah. So tiba-tiba dalam bentuk fi'il faja'a. So kharajtu fafaja'ani. Ataupun fafaja'tu. Boleh? Fafaja'ani al-asadu. Sehingga mengejutkan aku. Yang ni aku mengejutkan kehadiran. Kena tambah hudur lah. Aku mengejutkan kehadiran hudura al-asadi. So masuk hudur tu ialah waktu hudur pula. So aku terkejut waktu presentnya hadirnya asad. Fabaja'tu waqta hudurihi. So ini pendapat ini dipilih oleh Mabraman dengan Abul Fatah. Okay, yang seterusnya wali sababiyati mahdha al-mahdati. So dia kata al-fa'u li sababiyah. Semata-mata. Pure. Tuling. Khalisah. Mana bebas daripada min lah. Khalisah, tuling, mana bebas daripada makna ataf. So kita tak peduli sangat makna ataf tu. Maksud dia, annama yang kita considernya ialah perkara yang terletak selepas fa terhasil terjadi disebabkan oleh perkara yang sebelum fa, amma qabla, atau sebaliknya. Maknanya yang sebelum fa tu terjadi disebabkan oleh selepas fa. Contoh. Ini dia kata kafa'i jawab
Soalan dia seperti fa, jawab syarat lah. Sedangkan dia tak ada partikel syarat di depan dia tu. Tapi ayat tu menggambarkan ada natijah, ada result. Al-jawab inda Abi Ishaq. Mulapan. So Abu Ishaq ni Zajjaj ni. Zahaba az-Zajjaj ila anna hadhihi al-fa fa'ul jaza. Dakhala ala haddi dukhuliha fi jawabi. So dia maksudkan Abdul Fattah ni Ibnu Jinni. Abu Ishaq az-Zajjaj. So kalau kita kata gini boleh, maknanya fa sababiyah boleh. Fa sababiyah ni maksudnya yang semata-mata untuk menunjukkan result. So ayat inna a'tayna pun kita boleh kata fa sini fa sababiyah mahdhah jugalah. Kan? So dia kata wajib di sini di sisi aku, wajibu indi an yuhmal. So dia apply kan, dipakai ala zalika, yuhmal mislu, dipakai ayat seperti ini menggunakan fa sababiyah. Yuhmal ala zalika mislu inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu banyak kausar. Kausar kan? Nikmat yang banyak. Kausar. Tafsirnya macam-macam kan? Telaganya apa semua kan? Ini fa ni. So natijah dia, kamu kena solat lah. Fasalli li rabbik. Kamu tunjukkan terima kasih kamu tadi. Syukur kamu tadi dengan mengerjakan solat kepada Tuhan kamu. Fasalli li rabbik. Sama juga dengan ayat biasa orang Arab guna nahwu i'tini. Marilah. Atau ayat i'ti. Marilah jumpa aku, dia kata. I'tini, datang mari rumah aku. Fa inni ukri muka. So ni natijah kan? Mu mari, natijahnya aku akan muliakan kamu. Fa inni ukri muka. So sebab apa kita kata fa sini fa sababiyah mahdhah? Sebab kalau kita kata ataf, sebelah sini nak kata ataf, tak boleh. Sebab idzil la yu'tafu al-insya'u 'ala al-khabar. So jumlah ni jumlah khabariyah kan? Statement je, inna a'tainakal kautsar. Sedangkan jumlah sini jumlah insya'iyah, fi'il amar. Tak sama tu. So nak ataf tak boleh. Jadi sesuailah kita pakai fa sababiyah al-mahdhah. Sama juga dengan ini fi'il amar. Fi'il amar makna jumlah insya'iyah. Yang ni statement biasa, fa inni ukrimuka. So ini khabar. So oleh kerana tak mungkin ataf fa nak jadi fa ataf. So nak tak nak adanya fa sababiyah mahdhah ni, so kita pakailah, boleh apply. Wala iz la yu'tafu al-insya'u 'ala al-khabar wala yu'tafu la wala al-aqsu juga. Wala aqsu. Sebaliknya juga. Maksudnya insya' tak boleh ataf pada khabar, khabar pun tak boleh ataf pada insya'. So wala yu'tafu al-khabar ala insya'. Tadi wala yu'tafu al-insya' ala khabar. So ala khabar maksudnya yang sebelah sini khabar lah. Sebelah sini khabar, sini fa, sini insya'. Yang mula-mula. Kemudian kan wala aks tadi. Sebelah sini insya'. Sebelah sini khabar. So guna ala kan. So ala al-khabar. Ini kita panggil khabar la yu'tafu al-insya' ala al-khabar. So kalau kita guna ayat, so
Sini akan jadi la yu'tafu. Ni ataf kena duduk sini lah. Al-insya. Ni insya ni. Sebab ataf, kita kata ataf sini kan. Ni ataf. Ataf kepada ni. So ala lah guna ala. Ataf kena guna ala. So yang atafu insya ala al-khabar. Yang ni yang mana kita ataf? Khabar kan? So la yu'tafu al-khabar ala sebelah sini. Insya. Okey, sekarang ni tadi kita kata lazim kan? Mana zaidah, kita tambah lazimah. Sebab biasanya zaidah ni dia boleh buang. Sebab tu dia kata sini wala yahsunu isqatuha. So eloknya dia kata tidak boleh digugurkan dia. Mana dia lazimah lah. Liyashula da'wa ziyadatiha, supaya mudah untuk kita dakwa dia tu ziyadah. Maksud dia kata lazim ni. Lazim malzum lah. So lazim untuk ziyadah ialah tak gugur. Lazim malzum. Maksudnya ada tak dalam kes ziyadah ni tak gugur. Yang macam Anda bagi tadi lah. Ataupun contoh lain, orang kata okay, fa sebenarnya zaidah, walaupun dia zaidah tapi dia ada unsur takkid. Kemudian orang kata macam mana pula fa ni sepatutnya boleh hazaf. Dia kata banyak huruf-huruf yang zaidah ni tapi dia lazim. Contohnya perkataan ma kan. Kalau kita nak kata benda tu sangat mubham lah. Sangat mubham. Kathiran ma kan, banyak kita kata kathiran ma, qalilan ma. So ma tu tak boleh pisah daripada, tak boleh kita kata qalilan saja. Qalilan saja tu tak cukup nak menggambarkan yang terlalu qalil. Kan? Ataupun dia kata sikit pun ada, sikit sebanyak ada. Qalilan ma, kathiran ma, banyak. So ni asiran ma. So orang Arab kata if'alhu asiran ma. So ma tu ma zaidah. So asiran apa mana? Maknanya yang memberi narration tadi, orang yang asir tadi, orang yang relate tadi kan. So dia kata dia yang orang pertama tadi. So kalau buat pun macam tu jugalah. So akhir sekali digunakan maknanya the first. Tak kira lah first saying ke atau first doing. Dah jadi macam tu dah. Muhawarah, mana dah jadi cara penggunaan uslub percakapan. So af'alu hadha asiran ma, ataupun if'alhu, buatlah kamu asiran ma. Kamu buat ni, sebelum buat benda lain kamu buat benda ni. Al-asir mana the day break, mana benda siang hari yang mula-mula keluar tu kan. Sebab asir daripada perkataan asara lah. So khus hadha asiran ma. So ambil ni sebagai yang pilihan kamu. Hal lain tak ambil dulu, ambil yang ni dulu. First jugalah kan. Pilihan. So guna ma tu nak menunjukkan mana? Tak ada yang lain yang ni. Sebenarnya bincang benda ni. Tiba-tiba benda ni keluar satu kaedah sababiyah mahdhah. So dia pun ambil benda tu boleh digunakan untuk i'rab yang Quran yang bukan izaf fujaiyah. Kan? Sebab sababiyah ni semata-mata ni maknanya asal sebelah kanan sebelah kiri itu ada unsur-unsur menunjukkan sebab musabab kan. So boleh pakai fan sababiyah ni. So bukan yang untuk izah ni. So Ibn Hisham tu kadang-kadang bicara benda lain, kemudian kalau kebetulan benda tu ada hubungan dengan tu, so dia akan sebutlah. Dan kita pun akan hilang panduan. Naik kapal kemudian tiba-tiba dia pergi syarah benda lain pula kan, kita hilang. Sebenarnya dia nak kata yang ni aja. Sebab orang yang ni orang pertikaikan kan zaidah tadi kan, zaidah boleh hilang kan. So dia kata tak. Sebab banyak juga kalimah-kalimah yang zaidah, huruf yang zaidah tapi dia kekal, dia lazimah. So eloknya dia kata la yahsunu isqatuha. Eloknya jangan buang. Supaya yang kita kata ziyadah dia tu
Dakwa ziyadah kita tu ziyadah yang betul-betul ziyadah lah. Mudah juga kita nak kata ziyadah. Ni pun dia guna hasunah ni kan, dia tak guna lazimah, wajib. Sebab khilaf lah dia kata. Sebab ada yang kata tak boleh. Kalau yang ni kena gugur. Zaidah kena gugur. Mana boleh gugur lah. So, wala yahsunu isqatuha liyashula da'wa ziyadati al-fa. Ni untuk fa ziyadah lah kan. Kharajtu fa idza al-asad ni kan. Aku keluar tiba-tiba ada asad ni, fa sini. Yang kita ada fa ziyadah. Fa zaidatun lazimatun. So yang kedua sini fa atifah. So, yang ketiga fa sababiyah. Sababiyah madhah. So, sababiyah madhah ni lebih kurang macam syarat lah. Jawab syarat. Okay, sekarang ni kalau kita tengok pendapat-pendapat ulama, kan masing-masing ada penterjihan masing-masing. Ada yang sokong fa zaidah, ada yang sokong fa atifah, ada yang sokong fa sababiyah mahdah. So kalau yang fa zaidah lazimah ni, so kenapa kita sokong dia? Kenapa ulama menyokong dia? Sebab dia kata, okay, dia ayat dia ni kharajtu iza, sebab ada iza sini kan. Kita ada sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kita ada fa sini kan. So kalau tak ada fa pun, yang sebelah sini rentetan daripada sebelah sini. Mana seolah macam seolah macam jawab syarat juga lah kan. Kan syarat ada jawab. So jadi peranan iza di sini seolah seperti dia panggil istilah ittiba. Ekoran, rentetan. Jadi kalau iza ni ada unsur ittiba, sufa pun ada unsur ittiba. Asal makna dia. Sebab kan kalau asal ni, bila ada asal, bila adanya khuruj. Jadi dia macam natijah lah kan. Macam jawab syarat sini ni. Sebab mahdah ni asal dia. Jadi kalau dua-dua ni mempunyai ciri yang sama, maknanya fa pun ada unsur intiba, iza pun ada unsur intiba. Jadi kalau iza dah ada, kenapa perlunya masuk fa? So kalau kita masuk fa, artinya fa itu hanya semata-mata untuk menguatkan takkid. So apa maksudnya benda yang sama yang kita masukkan dia untuk takkid? So maksud dia ziyadah. Zaidah ke ziyadah pun boleh kan? So makna dia zaidah. Jadi sebab tu kita kata fa di sini ialah fa ziyadah lebih kuatlah bagi ulama yang memberi reason kenapa fa ziyadah tu lebih kuat. Sebab ayat tu ada unsur-unsur makna dia, makna natijah. Ataupun kita kata ada unsur-unsur ittiba, ekoran, lentetan, lanjutan. So untuk ataf ni kerana ayat ni sendiri, kalau yang merojihkan ataf, kerana ayat tu sendiri, ayat yang boleh ditukarkan dalam bentuk lain yang menunjukkan kalau kita tukar dalam bentuk lain dan semakna dengan dia, jadi ayat itu seperti ayat ataf. Makna fa tu seperti ataf. Sebab iza tu, kan kalau kita tukar bawah dia tu kan, dia akan jadi macam kharajtu sini kan. Kharajtu iza tu maknanya faja'tu kan. Faja'tu. Aku keluar, maka tiba-tiba faja'tu kan. So maknanya saya datang, saya keluar, maka sekian. So ini pun fi'il, so ini pun fi'il. So ini pun madi, ini pun madi kan. So hubungan antara dua tu apa? Mestilah sini urut ataf kan. Kalau yang sini kan tak ada fi'il, tak ada apa. Sebab tu jadi masalah tu. Jadi kalau kita tukar kepada makna dia, so makna dia kalau kita tulis makna secara biasa, makna dia akan jadi gini. Jadi sama juga makna. Makna sama juga dengan makna atas tadi. Ini ayat biasa kan. So sebab tu kita kata fa ni fa atifah. Kalau yang syarat pula, kalau fa
Kalau syarat pula sebab makna tu sendiri makna syarat kan. Ayat tu sendiri maknanya yang ni kejadian yang sini ni terikat dengan kejadian sini. Jadi dia lebih kepada seolah-olah seperti jawab syarat. Jadi sebab itulah sekarang ni Ibn Hisham dia kata, okey untuk yang ini problem dia. Yang pertama ni problem. Dan masing-masing ada orang rak kan. Rak maknanya orang yang menolak masing-masing ni. Yang ni kata lemah, yang ni kata yang lemah, yang ni kata yang lemah kan. So bagi yang kata lemah di sini, zaidah lazimah ni lemah. Kerana bila zaidah, dia boleh dari segi i'rab, mana kita boleh gugurkan dia. Kan? Sedangkan sini dia kata, dia lazimah pula sini. Jadi oleh kerana khilaf di sini, antara lazimah, kan? Zaidah tapi boleh lazimah, khilaf di sini kan. Biasanya zaidah ni tidak boleh, boleh digugurkan. Tapi sini dia kata, zaidah lazimah. So untuk elakkan sini, kan ada khilaf sini, sebab tu dia guna perkataan eloknya lah. So eloknya kita jangan gugurkan dia. Sebab kita dakwa zaidah situ. Kan dakwa supaya memudahkan dakwaan kita zaidah. Ya tadi. Zaidah yang lazimah kan. So kalau kita kata zaidah yang semata-mata zaidah, sedangkan ada pendapat yang mengatakan fa di situ ialah fa yang wajib, tak boleh digugurkan. Walaupun ada yang mengatakan boleh digugurkan. Jadi ada khilaf situ kan. So bila kita situ dia kata untuk eloknya situ, kalau kita dakwa itu lazimah, so jangan gugurlah. Kalau kita kata ziyadah, jangan gugur. So kalau kita kata gugur, so dia tak jadi lazimah. So eloknya jangan gugur, kekalkan dia. Kenapa kita kata elok jangan gugur? Eloknya jangan jangan gugur. Sebab bukti kita ada banyak. Banyak urut-urut ziyadah ni yang lazimah. Contohnya yang ada pada so alif lam sini, alif lam ziyadah. Tapi dia lazimah. Ataupun ma yang mubahamah ni kan. Kasiran ma, qalilan ma, kasiran ma, qalilan ma, asiran ma. Lebih memilih, mengutamakannya. So semua ma di sini untuk takkid kan. So untuk takkid dan dia ziyadah. Tapi dia ni tak boleh, tak ada. Kalau tak ada dia, tak ada dah unsur-unsur takkid apa semua. So dia lazimah. Sebab apa dia kata eloknya? Sebab ada kata, ada yang mengatakan iza fa di sini boleh digugurkan. Sebab dalam tu ada makna unsur apa? Unsur fi'il, unsur syarat pun ada, unsur jawab syarat pun ada. Yang semua tu terdedah kepada boleh digugurkan. Jadi untuk menguatkan dakwaan kita tadi, dia kata untuk mudah kita dakwah supaya kalau kenapa orang kata di sini ziyadah kan, ziyadah boleh gugurkan, kenapa kamu tak gugurkan? Kita kata kerana kita buat kaedah tadilah. Maknanya ziyadah tu ialah ada ziyadah yang jenis lazimah. So dia guna perkataan lembut sikit lah. La yahsunu kan. Dia tak kata wajib jangan gugur. Sebab ada pendapat yang kata boleh gugur kan. Sebab ayat Quran pun ada juga kan jenis intusibhum sayyi'atun apa semua tu kan. Di sini kan. Wa intusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. So bila perkara yang buruk menimpa mereka disebabkan apa yang dilakukan di tangan mereka, tiba-tiba mereka kecewa. So sini tanpa izah kan. Walaupun ada makna tiba-tiba kan. Sebab ada yang berpendapat bahawa boleh gugur fa tu. Tapi sini boleh lagi, maksudnya kita tak kata fa tu fa kita panggil fa ziyadah kan. Kita boleh kata fa tu fa jawab syarat. Untuk yang kata ziyadah ni lah. So fa jawab syarat tu boleh digugurkan. Untuk kes ni, kes ziyadah sini. Kes ziyadah.
So untuk lari daripada khilaf tadilah, so sebab itulah dia gunakan eloknya lah. Masalah yang ketiga ya. Al-masalatun salisatun. Ini ayat Quran juga. I'rab ayat Al-Quran juga yang ada pada ayat nombor 1 ni. Ayat surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Istanibu kathiran minaz-zan. Jauhlah kamu daripada banyak prasangka. Inna ba'daz-zan ismun. Kerana zan-zan ni ada yang dosa. Wala tajassasu. Jangan kamu periksa-periksa menyelidiki orang untuk mempersalahkan dia. Tajassus. Jangan juga kamu mengumpat sesama kamu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sebahagian kamu jangan mengumpat sebahagian yang lain. Kemudian diberi perumpamaan orang yang mengumpat ni ialah orang yang makan daging saudara dia sendiri. Bangkailah maitan. So ayuhibbu, apakah mana-mana di kalangan kamu menyukai bahawa dia makan lahma akhihi yang telah jadi bangkai, maitan. Fakarih tumuhu, maka kamu tidak menyukainya. Makna contoh yang dikemukakan ni, apakah kamu menyukai, mana-mana kamu menyukai, kamu makan daging saudara kamu ni, bangkai, mayat, kan? Maka contohnya gitu kamu tak suka, fakarih tumuhu. Sini mana takdir, ada takdir, kalau kamu tak suka sini, maka ada takdir lagi. Macam itulah juga kamu seharusnya tidak suka kepada riba. Begitu juga kamu seharusnya tak suka kepada riba tu, tak disebut di sinilah. Kerana berpada dengan yang ini. Ini yang nak ditakdirkan oleh para alim ulama tentang i'rab fakarihtum. Sebab yang ni tak ada ni. Ada sampai sini aja. Wattaqullah. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah. So mudah aja terjemah gitu. Kalau tak tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab tu masalahnya fa tu fa apa benda? Fa tu fa benda. Kalau syarat, kalau jawab syarat nak kena ada sebelah ni partikel syarat. Kita ada fa zaidah, fa tifa, fa apa benda lagi yang sesuai sini. Kan? Okay, cuba tengok. Ulama-ulama nahwu satu dia kata fa di sini qaddara annahum, ditakdirkan annahum qalu ba'da istifham. Sebab ditanya kan ni, apa mu suka tak suka ni makan daging saudara kamu ni? Jawab tak ada jawab ni. So kena adalah jawab la, tak suka. So bila kita jawab la, maka sepatutnya kamu kena cakap gini lah kan. Lalu bila kamu kata la, qaddara annahum qalu, ditakdirkan mereka kata selepas istifham tu dia kata la, tak suka. Bila dia kata tak suka, katakan kepada mereka faqila lahum, fahadha karihtumuhu, maka yang ini kamu tak suka. Mana yang ini? Yang ini makanlah. Yakulu dia punya masdar akal kan. So makan lahmi akli lahmi akhi. So aklu lahmi akhi, makan daging saudara kamu ni kamu tak suka, kamu benci, karih tumu. So kalau kamu tak benci, apa maksudnya kalau kamu benci? Maka kamu benci, maksud dia ribah pun kamu kena bencilah. Jadi ayat ni bermaksud, yakni Allah maksudkan wal ghibatu misluha, sama dengannya juga. So, kalau kita nak kekalkan ha ni,
So maksud dia akl. Ribah seperti makan lahmi akhihi. So guna ha, pasal apa guna ha? Boleh tak guna ha? Boleh lah. Sebab ini masdar kan. Maksud makan ni masdar. Masdar dia tak ada, dia boleh muannas, boleh muzakkar. Boleh kita letak dhamir muannas, boleh letak dhamir muzakkar. Tapi untuk sesuai dengan hadha sini ni, kan kita ada ha sini kan jadi pening pula kan. So sepatutnya sini kena berhubung misluhu lah. Sebab itulah tahqiq yang kau bawah punya, so dia guna misluhu sini. Fakhruddin Qabawah, tahqiq Mughni dia, dhamir yang dia guna sini bukan ha, dia guna hu. So al-ghibatu misluhu. Maka hendaklah kamu fak kariha yakrah. So fak rahuhu, fakrahuha. So barulah ha ni refer kepada ribah. Maka hendaklah kamu benci juga kepada ribah. So ayat dia sepatutnya gini ya, fahadha karihtumuhu. Tapi dalam fahadha karihtumuhu tu ada makna ribah tu. Ribah pun kamu kena benci juga. So binaan ini fahadha karihtumuhu ini asal dia. Ini maksud saja. Dihazafkan haza. So haza ni mubtada kan? Karihtumuhu ni khabar. So kita hazafkan haza tinggal fa. So fa ni di-attachkan kepada karih. Jadilah fakarih tumuhu. So mahuzifal mubtada'u wa huwa haza. Ini tafsiran yang pertama lah untuk fakarih tumuhu. So yang tafsiran yang kedua yang ni. Waqa al-Farisi, yang Abu Ali Farsi, takdir dia fakama karih tumuhu fakrahu al-ghibah. So dia takdir kama dulu sini. Sebab ayat ni kan bermakna sebagaimana. Sebagaimana kan? Dari segi makna tu makna dia sebagaimana, seperti sebagaimana kamu benci kepada makan daging saudara kamu, begitu jugalah kamu kena benci kepada riba. Sebab tu dia takdir adanya fakama karitumuhu fakrahu al-riba. So fa di sini, fa kita nak kata apa? Fa kan dia tanya sini, apakah kamu suka nak makan daging saudara kamu? Mereka jawab, tidak. So, bila mereka jawab tidak, so, fa ni jadi jawab syarat lah. Fa ni jadi jawab syarat. Maknanya kita kata, takdir dia, in sahha hadha, kalau betul lah jawapan kamu kata tidak, maka hendaklah kamu fakarih tumuhu. Fakarih tumuhu. Maka hendaklah kamu benci makan daging tu. Dan juga benci nanti riba. So fa ni kita panggil fa fasihah lah. Fa fasihah. So fa yang nak menerangkan ada syarat yang dihazafkan. Itu pandangan siapa? Ada sebahagian ulama. Satu lagi Al-Farisi. Sebab dia marikan tiba-tiba ni fakarih tumuhu tu. So mesti dia ada flow. Dan flow dia gini lah flow dia. Kan ayat Quran pun banyak kan dia kata famfajarat. So dah ingatlah ketika mana Musa istasqa Musa liqaumihi. Musa berdoa supaya kaum dia orang minta supaya Musa berdoa lah, turun hujan lah, turun apa semua kan. Air tak ada ni. So Musa doa minta, kemudian Allah perkenankan. Allah kata, "Qulna idrib bi asak." Pukullah kamu dengan tongkat kamu, batu tu. Tiba-tiba fajarat terus. Terkeluar air, tak pukul lagi ni. Patutnya fadaraba Musa. Ni kami suruh dia pukul. Suruh Musa pukul. Pukullah Musa. So cerita tak habis kan, tak ada flow kan. So fadaraba Musa. Fajarat minhu. Lalu keluarlah ada air daripada hajar ni kan. Berapa mata air? 12 mata air. Jadi maknanya ada hazaf. Kalau sudah dipahami konteksnya macam sini, daraba ada kan.
Semestinya dia pukul dulu, barulah keluar. So orang yang berakal tak perlulah tulis panjang-panjang. So lama-lama orang jadi tak ada akal. Bila bahasa Arab tu lama ditinggalkan, tak ada akal dah. So terpaksa jelaskan lah. So jelaskan maksud dia gini. Ditakdirkan fahadha karih tumuh. Sebab fa ni tiba-tiba mari tak mungkin. So mesti ada hubungan dengan yang sebelah sini. So hubungan apa nak kata? Kalau ada kalimah syarat tu senang dah. Fa jawab syarat. Kalau tak ada tu susah lah. Nak kata ataf ke sebab fa kan makna ataf pun ada kan. So ataf kalau ataf sini fi'il madhi. Sini istifham tak masuk juga. Tu sebab tu dia kata kena ataf yang cara yang inilah fahadha karihtumuhu. Makna asalnya mubtada sini. So fa tu akan jadi apa? Nombor 2 So fa tu akan jadi fa fasihah. Fa fasihah al-waqi'ah fi jawab syarat muqaddar. So fa ni akan jadi fa fasihah. Fasihah maknanya dia akan menjelaskan. Menjelaskan ada sesuatu yang dihazafkan. So, maknanya macam tadi kita ada hazaf tadi kan. So ni hazaf in kana kadzalika lah. Fahadha karihtumuhu wal ghibah misluhu. Yang ni kamu benci. Yang makan daging ni kamu benci. Ghibah pun kena gitu juga. Wal ghibah tu misluhu. Jadi kata fa fasihah di samping dia menunjukkan adanya syarat yang dihazafkan, dia juga ada unsur-unsur sababiyah. Wa fa'ul fasihah tujami'u sababiyah. Okay, kalau kita nak kata ataf pun boleh juga. Kan wal ma'tuf alaihi mahzufun takdiruhu kalau fa'atah boleh juga. So urida alaikum zalika fakarihtumuhu. Bila disebut benda ni macam ni, bila disebut ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan ni, kan maksudnya telah dikemukakan kamu soalan tu kan. Sebab tu dia kata sini urida alaikum zalika, telah dipersembahkan kepada kamu soalan ni macam ni, pertanyaan ni. Maka kamu pun tak suka. Jawapan kamu tak sukalah, kamu benci dengan tu. Fakarih temu. So bolehlah fa ni ataf, sini fi'il madhi, sini pun madhi. Okey, kalau Farisi pula dia takdir fakama karihtumuhu fakrahu al-ghibata. So sini ni takdir dia kama sebagaimana. Konteks ayat tu menunjukkan sebagaimana. Adakah kamu suka kamu makan daging saudara kamu? Jadi sebagaimana yang kamu tak suka benda tu, maka kamu tak suka juga benda ni. Fakama karihtumuhu, sebagaimana kamu, sini kena tambah fakama. Sebagaimana kamu tak suka dia, maka hendaklah kamu tak suka juga riba. Faqrahu al-ghibat. Cuma masalah kalau buat gini ni ada problem dari segi nahwu. Orang yang kemudian tengok problem dari sudut nahwu. Siapa tengok? Ibnu Syajari. Dia kata ni lemah. Wa dha'afahu Ibnu Syajari. Ibnu Syajari mengatakan ini, pendapat ini lemah. Sebab sekarang kalau kita kata fakama karihtumuhu faqrahu ribata, so kaf ni huruf jar. Ma ni ma masdariyah. Okay, yang ni dia punya fi'il dia kan. Fi'il untuk ma masdariyah ni. Sekarang ni kamu kekalkan yang ni, ma kamu buang. Dia seperti mausul jugalah. Benda yang ada kait mengait mausul. Isim mausul dengan silah. Dia kena ada sekali kan. Tak boleh kita buang isim mausul. Kemudian silah kita kekalkan silah. Silah tu pendamping saja kepada yang asalnya mausul. Semua masdariyah sini. Jadi seolah-olah maksudnya kita pergi azahkan yang main, kita kekalkan yang bukan main. Bi'anna fihi hasfal mausul. So kalau kita buat gini, kan sekarang ni tinggal karih tumu saja dalam ayat tu. So maknanya kita hazaf fakama lah kan, kama kan.
So ka tu kita buang ke ma kita buang. So maksudnya situ kita hazahkan mausul. Mausul tu ma sinilah. Iaitu ma, mausul sini bukan mausul mana isim mausul. Mausul ni just dari segi bahasa saja, penyambung. Nak tawassuk penggunaan mausul. Asalnya mausul dalam nahu isim mausul kan. Tapi ni tak, ni luas sikit. Maknanya benda yang menyambung saja tu, yang ada connection antara dua tu panggil mausul. So al-mausul hasbul mausuli wa huwa ma al-masdariyah. Ni ma masdariyah. Sebab kaf ni huruf jar, dia masuk sini kenalah isim. So ma di sini kita nak kata apa? Kan? Kita kata masdar lah supaya kita boleh takwil sini masdar jadi isim kan? Kakarahatihim. Kakarahatikum ni. So karih dia punya masdar karahah. Masdar. Situm ni kamu. Ini karahatikum. Masuk ka sini kan? So kakarahatikum. So ma ni telah memasdarkan kariha. Duna, so kamu pergi buang min dia. Yang asal dia ma, masdariyah. Tidak duna, bukannya silatiha. Penyambung dia, maknanya dia punya hayis dia. Ini teruk dia kata ni, zalika radi'u. Benda ni, yang demikian itu radi. Radi ni benda yang tak pakai lah, benda yang tak boleh pakai lah. Teruk. Taman yang bagus. Taman yang tak bagus tu yang jadi dia habuk-habuk semua tu kan, semua dia panggil radi. Radi bad. Maknanya nahu dia tu bad lah, teruk. Okey, sekarang ni yang tu okey lah. So far tu kita boleh kata sini dua i'rab kita kata tadi. Satu kita takdirkan fa tu jadi fa fasihah kan. Takdirkan ada in yang dihazafkan. Satu lagi fa tu juga takdir dia lepas dia tu ada kama. So nombor 3 dia Ni ibarat Ibnu Syajari ni, sebiji dalam kitab dia. Okey, sekarang ni kita tinggal ayat kita tadi. Ayat kita ada baki lagi. Fakarihtumuhu, bawah ni. Kemudian wattaqullah, ni waw juga ataf. Sini fi'il amar. Kalau kita kata ataf fakarihtumuhu, ini madi. Madi makna jumlah khabariyah. So tak boleh insya'iyah ataf kepada khabariyah. So yang ni ataf pada mana? Waw ni mari mana ni? Sebelah sini ni ikut yang mana? Dari segi flow dia tu, ikut yang mana? So dia kata wa jumlatu wattaqullah ni ialah atfun. Ataf kepada wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau kita ikut takdir yang pertama, ala takdiri awal. Mana takdir awal? Takdir awal kita yang sini. So kita takdir fahadha karihtumuhu. Titik sini kan? Fahadha karihtumuhu. So kalau kita kata yang sini, fahadha karihtumuhu, so wattaqu ni tak boleh nak ataf sini kan? Sebab ini jumlah khabariyah kan? Sini insya'iyah. So dia nak kena ataf kepada yang jenis insya'iyah juga. So kita pergi sini. Sini. Wala yaghtab ba'dukum. Ataf dia sini. So janganlah mana-mana di kalangan kamu mengumpat sebahagian yang lain dan takutlah kepada Allah. Daripada sini terus takutlah kepada Allah. Wattaqullah. Daripada mengumpat. Sebab kita tak boleh atah yang sini, tak boleh pakai yang sini. Okey, ini kalau kita ambil yang sini lah. Kalau kita takwil fakarihtumu tu ialah
fahadha karihtumuhu. Baik, kalau kita pakai yang ini, fakama karihtumuhu, sebagaimana kamu tak suka, maka hendaklah kamu tak suka makan daging tu, saudara kamu, maka hendaklah kamu tak suka juga ghibah. Kan ada sini fi'il amal kan? So bolehlah wattaku ni atah kepada faqrahu al-ghibah. So wa'ala faqrahu al-ghibah, sebenarnya atah kepada ni atfun ala faqrahu al-ghibah ala takdiri al-Farisi. Mengikut takdir al-Farisi, dia kata takdir faqrahu al-ghibah. Sekarang ni Ibnu Hajar sama Fathul Bari, ingat Fathul Bari. Sekarang ni Ibnu Hisham dia komen kata-kata Ibnu Syajari. Dia komen kata-kata Ibnu Syajari. Ni dia kata ni kama karihtumuhu. Ni kama ni. Dia kata pergi hasaf ni. Sebab apa tak boleh yang ni? Ibnu Syajari komen yang Al-Farisi. Yang ni tak bagus. Sebab kita pergi hazah yang main, benda main, ma. Ibnu Hisham kata, kamu baca habis dulu teks dia tu. Dia nak kata apa? Dia nak kata kama ni ke ataupun nak kata apa? Ni teks wabadu, ada pun selepas itu, aku nak kata, fa'indi, maka di sisi aku, bahawa Ibnu Syajari, dia komen yang Al-Farisi tu, lam yata'ammal. Dia tidak genung betul-betul. Lam yata'ammal kalam Al-Farisi. Al-Farisi. Kalau dia genung betul-betul, kalam dia, hak ni kalam dia. Fa innahu qala. Ini teksnya dia sampai ke sini. Intaha. Tag Al-Farisi. Teks dia, ka'annahum qalu. Sebab dia bacakan ayat tu, sampai ke faqrahu, fakarihtumuhu. So seolah-olah ka'annahum qalu fil jawab, la lah kan? So untuk flow dia kata, bila ditanya atuhibbu, so jawab dia, la. So faqila, bila dia kata la, maka tanya dia, faqila, beritahu mereka, fakarihtumuhu, maka kamu tak suka kepada makan tu, makan daging tu, maka hendaklah kamu tak suka juga kepada ghibah. Faqrahu al-ghibah. Hendaklah kamu juga tak suka kepada ghibah. Kemudian kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Wattaqullah. So Ibnu Al-Farisi kata lepas tu, fattaqu, yang ni ataf kepada faqrahu. Ataf kepada faqrahu. Wa illam yuzkar kama fi idrib bi'asa ka hajar fanfajara. Sama lah juga faqrahun tak ada kan? Perkataan faqrahun tak ada kan? Ditakdirkan ada kan? Takdirkan ada. Ni faqrahu ni ditakdirkan ada. Wa illam yuzkar. Sama sebiji dengan ayat Al-Quran. Kisah Nabi Musa tu, kamu pukullah Musa dengan tongkat kamu, batu tu, maka Musa pun pukullah. Maka keluarlah daripada 12 mata air tu air. Selepas tu dia kata wal makna mula-mula dia sebut fakarihtumuhu faqrahul ghibah kan. Lepas tu dia sebut wal makna. Yang ni dia sebut dulu. Yang ni dulu. Kemudian barulah kalau nak mafaham ni faqrahul ghibah ni makna dia sebagaimana, nak kena ada sebagaimana tu. Sebab konteks ayat tu maksudnya seperti kan. Seperti mana kamu tak suka tu, seperti inilah juga kamu kena tak suka. So makna dia fakama karihtumuhu faqrahul ghibah. So dia pergi tambah pula lagi perkataan fakama karihtumuhu faqrahu al-ghibah. Kerana konteks dia tu memang konteks di situ, konteks kena ada fakama, makna dia tu sebagaimana. Walaupun kama tu tak ada di situ, tapi hakikat dia ada di situ. Wa illam takun kama mazkur rotan. So walaupun kama tak disebut di situ, kama anna jadi dia kata benda yang kita takdirkan ada di situ, tapi kita tak sebut.
berlaku dalam kalam Arab yang lain. Contohnya kama ayat dia ma ta'tina kama anna ma ta'tina fatuhaddisuna. Mu tak datang kepada kami. Ma ta'tina nafian. So kalau kamu datang kamu tak datang kepada kami. So bagaimana kami nak bercakap dengan kamu? Maka bagaimana kami nak bercakap dengan kamu? Kalau kita tengah bercakap ni, kawan kita tak mari kan? So kita guna kata ma ta'tina fatuhaddisuna. Kamu tak mari jumpa kami, macam mana kamu nak bercakap dengan kami? Ma ta'tina fatuhaddisuna. So makna dia fa kaifa tuhaddisuna. Mu tak mari. So, macam mana kamu nak bercakap dengan kami? Bagaimana kamu nak beritahu kami? So walaupun kaifa tu tak ada, tapi ayat tu, konteks tu, kaifa tu ada. Wa illam takun kaifa mazkuratan. So sini, kama di sini bukan masalah nahwu. Masalah makna. So yang kamu heret dia pergi nahwu tu pasal apa? Kalau so kalau nahwu, kita kena islahkan ayat tu kan, supaya kena dengan konteks nahwu macam tadi kan. Ma tu tak ada, kemudian kita hazahkan benda yang main. Sebab kita hurai tu dari sudut nahwu. Satu lagi, huraian dari sudut makna. Yang ni kita bincang dari sudut makna. Makna tu ada situ. Jadi sebab tu dia kata sini, wahada yaqtadi, ayat dia ni, keterangan Ibnu Al-Farisi ini menuntut anna kama di sini bukan dihazafkan, laisa mahzufatan, sebab dia kata takun kaifa mazkurah di situ, walaupun tak disebut, tapi hakikatnya dia ada, bukan dihazafkan, dia ada, makna dia tu ada. Bal innal ma'na yu'tiha, bahkan makna dia memang memberikan makna dia di situ. Makna dia yu'tiha, memberikan kehadiran dia. Yu'tiha. Ini kita nama tafsir makna, bahawa tafsiru maknan, la tafsiru i'rab. Kalau tafsir i'rab, makna kita islah, kita islah kalimah supaya kena dengan kaedah nahwu. Kalau makna, kadang-kadang khilaf nahwu pun. Tak apa asal makna tu betul. Di sini, sebab kita tak consider nahwu, consider makna di situ. Kan? So maksudnya, yang kamu kata dari segi nahwu tak betul tu, kita tak consider lah. Tengok bawah tu dia kata, wal farq baina anna tafsir al-i'rab la budda min mulahazati sina'ati nahwiyah. Kalau tafsir tu tafsir mana penjelasan secara i'rab, maka mesti kita kena pertimbangkan seni nahwu. Tapi kalau tafsir tu berbentuk tafsir makna, so dia tidak memberi mudarat. La tadurruhu mukhalafatu zalika. So bercanggahan dengan nahwu, tidak mempertingkatkan nahwu, kan? Tidak memberi mudarat. Okay, seterusnya tambih. Hadza tambihun qila takunul fa lil istinaf. So kadang-kadang setengah-setengah manuskrip tu guna qad takunu kadang-kadang. So kadang-kadang fa ni boleh berfungsi sebagai istinaf dia. So ayat mula. Ayat mula di tengah-tengah ayat. Maksudnya kalau kita pun stop lah. Kalau ibtidak ni, sini ibtidak, kita start mula ayat tu. Kalau tengah-tengah ni, kita panggil istinaf. Walaupun ibtidak, tengah ni, kita titik, kita ibtidak, kita mula kan. So untuk bezakan dengan kita betul-betul mula ni, kita panggil ibtidak. Tapi kalau tengah-tengah ni kita pun stop, so kita mula, so kita panggil istinaf. Kaqaulihi, seperti kata-kata syair. Alam tas'alir ar-rab'a. Apakah kamu tidak tanya? Dia cakap dengan diri dia sendiri. Kamu tak tanya, ni dia gila kekasih dia. Lama dah tinggal kampung halaman kasih dia. Balik-balik tengok, tak ada orang duduk. So dia kata, alam tas'al ar-rab'a. Kamu tak tanya ke rumah tu. Ar-rab'a mana? Rumah. Rumah yang kosong tu. Al-qawa, tak ada orang duduk apa. So al-qawa, tak ada orang duduk situ. Al-qawa,
fayantiqu. Kalau kamu tanya, dia akan jawablah. Faham tak? Dia akan jawab kepada kamu. Tapi malangnya, wahal tukhbiranka al-yawm baida'u samlaku. Kemudian ni dia kata boleh bercakap. Sekarang dia kata tak boleh bercakap lah. Tak boleh bercakap sebab semua kosong, tak ada penghuni. Ni dia agak-agak tanya rumah tu adalah penghuni dalam tu. Tapi tengok-tengok semula, oh tak boleh, tak ada penghuni. So, wahal tukhbiranka. Ni nun takkid. So adakah tanya ni maknanya tidak akan memberi khabar lah. So hal tukhbiranka al-yawm. Adakah hari ni dia kata akan memberitahu kepada kamu baida, tanah kosong juga kan? Tak ada penghuni. Tanah kosong. Ni rumah kosong. Ini tanah kosong. Yang tak ada tumbuh-tumbuhan kita panggil samlaku. Samlak tak ada tumbuh-tumbuhan. Pergi tanya rumah yang kosong tu. Ada orang, boleh dia akan bercakap dengan kamu. Hari ni dia kata boleh tak? Boleh tak hari ni dia akan beritahu kamu. Tanah yang sekarang ini sudah kosong. Tanah yang kosong tu, yang tak ada tumbuh-tumbuhan tu akan beritahu kamu tak hari ni? Jadi sini dia kata fa tu fa isti'naf. Sebab kita takdir situ fa huwa yantiqu. Maka dia akan bercakap. Sebab apa kita takdirkan fa huwa yantiqu? Kita takdirkan adanya mubtada' sini. Lepas tu yantiqu tu khabar. So fa tu menunjukkan titik mula. Mana titik mula sini kita kata mu tanyalah rumah tu. Lepas tu kita pun tanya dia. Lepas tu kalau kita tanya macam mana? Kalau tanya fahuwa yantiqu, dia akan bercakap, dia akan beritahu. Sebab apa kita takdirkan fa tu fa istinaf? Sebab kalau kita nak kata fa ataf, dia masalah. Sebab sini jazam kan? Lam tas'alim mati. So kalau kita matikan sini, artinya ada lam situ. Sedangkan kita sini kita maksudkan rumah tu akan bercakap. So kalau kita matikan dengan lam, artinya rumah tu tak bercakap. So maksud kita dah lain dah. So li'annaha law kanat lil ataf. Kalau lafaz ni kita kata ataf, la jazama. So fa itu la juzima ma ba'daha. So akan dijazamkan fa yang selepas fa tu kan. Walau kana li sababiyah. So kalau fa tu fa sababiyah. So fa sababiyah takdir dia ada an. So an ni akan menasabkan fi'il mudhari'. Fayantiqa. Sedangkan kita baca fayantiqu dari segi riwayat. So walau kanat fa li sababiyah dan nusiba akan dinasabkan dia. Tapi kita baca dengan riwayat kita baca fayantiqu. So nak tak nak kita kata fa tu ialah fa ibtida atau fa isti'naf. Samalah juga kata Ibn Hisham, ayat Quran ni boleh pakai yang tu. Boleh pakai fa isti'naf. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fayakunu ni. Kalau qiraat baca fayakunu, ada qiraat baca fayakuna. Fayakuna bin nasab. So sini kita akan takdirkan fahuwa yakunu hina izin. Takdirkan fahuwa. Ayatnya badi'us samawati wal ard. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apabila dia telah memutuskan satu perkara, maka hanya sahaja dia akan berkata kepada perkara tersebut, jadilah kamu. Kun. Maka jadilah. So, kana yakunu ni bukan kana naqisah, kana tammah. Maka jadilah. So, jadilah mana hadasa lah. Fahadasa. Fahasala. Kita pakai kana tammah. Ni fayahdusu. Fayahsulu. Okay. Kun fayakun. Tengok jumhur kata apa? So, jumhur baca dengan rafa' kan? So, kalau rafa' dia kata ada 3 wajah i'rab dia. So yang pertama dia jadi musta'nifan. So fa musta'nifan. Dia khabar kepada mubtada' mahzuf iaitu fa huwa yakunu kan. So ada katakan yang mengi'rabkan ini ialah si bawah. Ada orang kata si bawah. Dan ada juga orang kata wa bihi qala az-Zajjaj juga berpendapat sebagaimana itu. Satu lagi dia kata fa ni
fa'ataf. So ataf pula kepada yakulu. Ataf kepada yakulu sini. So kalau kita kata ataf kepada yakulu, kena ke tak kena? So Ibnu Atiyah kata kalau kita kata ataf, dia kata salah. Kerana salah dari segi makna. Jadi kerana makna dia li'annahu yaqtadi annal qaul ma'at takwin wal wujud. Annal qaul ma'at takwin wal wujud. Intaha. Yang ini anal amra qadimun. Kun tu kan? Fayaqulu kun tu, kata-kata Allah tu, kun tu qadim. Sebagai takwin yakunu tu hadis kan? Benda yang terjadi ni hadis. So mana boleh berkumpul antara benda yang qadim dengan benda yang hadis? Okey, satu lagi, dia ataf kepada kun. Ataf kepada kun. Maknanya ataf kepada kun sini. Kun fayakuna. Ini tak kenal lah kan sebab kun fi'il amar kan. Yakunu fi'il khabariyah. Maknanya ini insya'iyah, ini khabariyah. Contoh satu lagi dia bagi contoh syair. Wa qawlihi. Ka qawlihi. Sini pun wa mislihi. Sini pun ka qawlihi. Syair. Siapa penyair tu? Nombor 3. Syair ni li Hutai'ah. Rajasli Hutai'ah. Hutai'ah ni untuk orang yang muka dia huduh apa semua panggil Hutai'ah. Dia pendek, punya kecil. So, nama dia sebenar Jarwal bin Aus. Kunyah dia Abu Mulaika. Digelar dia dengan Hutai'ah kerana dia pendek. Dan huduh dia. Ada orang kata dia huduh. Li damamah. Damamati. Li damamati mana ya? Kerana dia ugly lah. Dan dia salah seorang orang Arab yang fasilah fuhul, kata orang hebat, agung hebat dalam syair. Masuk Islam di zaman Nabi, kemudian murtad, kemudian masuk Islam balik, sehingga hidup zaman Muawiyah. So dia kata apa ni? Asy-syi'ru, dia kata syair ni payah, sa'bun. Panjang. Dia macam nak mendaki, tawilun. Dia punya tangga dia sulamuhu tawilun, tinggi. Kalau kita nak mendaki, izar taqa fihi alladhi la ya'lamuhu. Kalau orang yang tak tahu, apabila orang yang tak tahu mendakinya, nak belajar syair lah. Belajar syair. Kata kita ni orang bukan secara fitrahnya penyair. So kita belajar syair sehingga kita punya rasa boleh dah kita sebagai penyair. Tapi daging tu bukan daging penyair. So nanti, terutama sekali bila kita orang ajam, nanti kita akan terpengaruh dengan ahwal orang ajam. Sebab syair ni dia kondisi Sahara lah apa semua kan. So kondisi tu tak boleh kita selami. So tak sampai juga maksud dia. So dia akan, kalau dia naik juga, dia kata, tangga tu, orang yang tak tahu syair, zallat bihi. So dia akan tergelincir. Dengan tangga tadi, dengan ilmu dia, tergelincir sampai ke bawah. Ila hadidi. Hadid ni maknanya yang di paling bawah sekali, dia panggil hadid. Di bawah kaki dia. Qada ila hadidi qadamuhu. So kita, orang tu dia kata yuridu an yu'ribahu. So dia nak mengarabkan, maksud dia nak jadikan syair tu betul-betul syair fasih lah. Tiba-tiba dia kata jadi ajam. Fa yu'jibuhu. Mana orang baca penyair-penyair hebat kata, alah tak boleh, ni orang ajam. Ni syair ajam, baunya ajam juga. Dia nak katanya jadi penyair ni susah. Jadi penyair yang tulen. Mana Arab yang fasih, yang betul-betul.
Jadi sini fa di sini dia kata fa ni fa ibtida, fa isti'naf. Kena takdir fa huwa yu'jimuhu. Dia akan mengajam. Maknanya dia kata, kalau kita kata dia ni nak menjadikan kalam dia tu Arab. Sampai situ aja. Kemudian kita tanya, lepas tu apa akibatnya? Apa kesudahannya? So dia kata fa huwa yu'jimuhu. So lalu dia menjadikan syair dia tu ajam juga. So, sebab apa kita kata kena takdir fa huwa tadi? Fa tu fa isti'naf. Kerana kalau kita kata fa tu fa ataf kepada yu'rib, wala yajuzu nasbuhu bil ataf. Li'annahu la yuridu an yu'jimahu. So kita kena kata, maksudnya dia mahu mengarabkan dan dia mahu mengajamkan. Begitu kan maksud? Bukan kan? Dia, ini natijah aja. Dia mahu mengarabkan, natijahnya jadi ajam. Gitu kan? So kalau kita kata ataf, mana ataf kepada sini kan? Sini pakai an kan? So an ni kepunyaan yurid kan? So mana yurid dia dua lah, satu yurid sini, satu yurid sini. So makna dia dah lain. So watahqiqu, kalau kita buat pentahqiqan kepada semua tadi, annal fa fi zalika kullihi, semuanya adalah ataf sebenarnya. Ataf. Yang kamu duk pusing kata tak boleh tu sebenarnya kalau kamu fikir ataf tu ataf fi'il. Kalau ataf fi'il memang tak boleh lah, sebab kalau sini mudhari', kalau sini bagi atas, sini kan, kalau sini fi'il amar, sini apa, kalau sini bagi atas, sini rafa', dia dah lain lah kan. Sini ada lam, sini tak ada lam. Sepafan ni tak ada lam, so situ dah lain dah. Tak boleh. Tapi kalau kamu kira ataf tu ataf jumlah, semua tu, maknanya sekali dengan fa'il, fa'il. So dia jadi jumlah. Mana ataf jumlah tu sendiri, status jumlah tu apa? Bukan status fi'il tu. Kan? So wa tahqiq anal fa' fi zalika kullihi lil ataf. Jadi sandaran kita wa anal mu'tada, sandaran kepada ataf tu ialah ataf jumlah. Al jumlatu. Bukannya sandar kepada fi'il. Kalau fi'il tu memang tak boleh lah. Jadi ya problem sebagaimana yang kamu duk i'rab tu. Jadi ma'tuf dia menafa, sini ataf kan? Kita panggil ma'tuf. Sebelah sini kita panggil ma'tuf alaihi. So ma'tuf alaihi, kalau untuk syair kita ni, fi hadha syair, ialah yuridu juga. Tapi yuridu tu bukan fi'il. Tapi nak sekali dengan fa'il dia sendiri. Sekali dengan huwa. So semua whole tu. So whole tu jadi jumlah fi'liyah. So jumlah fi'liyah tu tengok status dia apa. Status dia sebagai rafa' ke, nasab ke, tempat dia tu. Fi mahalli apa. Wa innama yuqaddiru nahwiyuna. Dan ramai ahli nahwu, dia takdirkan yazidu ni ada huwa kan. Dia takdir kalimata huwa. Tujuannya sebenarnya liyubayyinu annal fi'la, untuk menerangkan bahawa fi'il itu bukan tempat yang nak disandarkan. Laisa al-mu'tada. Mu'tadu. Laisa al-mu'tada bil ataf. Bukannya fi'il yang nak disandarkan. So sini kan. So mu'tamad kita kalau kita nak ataf sini ni, mu'tamad kita lah tempat yang kita sandarkan tu. Ataf kita tu kat mana? Sini kan? Sini ni fi'il ke ataupun jumlah. Kalau fi'il itu payahlah ayat. So kalau jumlah itu okey. Wallahu a'lam bis-shawab.